Dan selamat pagi semua. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Siti dalam topik dalam subjek Bahasa Melayu Komunikasi. Tema 1, pencapaian kendiri. Kita masuk hari ini unit 3, tajuknya disiplin. Okey. Sebelum kita lebih lanjut, kita lihat dulu apa maksud disiplin. Disiplin maksudnya adalah peraturan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik. Okey, ataupun kepatuhan atau ketaatan pada tata tertib dan peraturan. Itu yang dikatakan sebagai disiplin dalam Kamus Pelajar edisi kedua. Okey. Terdapat aktiviti mendengar dan bertutur dalam unit ini. Okey, di sini cikgu akan bacakan. Tajuknya Syahbaz Aqilah. Okay, Aqilah ialah pelajar kolej komuniti. Beliau mewakili kolejnya dalam pertandingan rekaan fashion pakaian wanita. Beliau menjuarai pertandingan rekaan fashion pakaian tersebut. Okay. Gambar Aqilah dan kawannya Darren. Okay. Darren menegur Syahbaz Aqilah kerana menang dalam pertandingan rekaan fashion pakaian baru-baru ini. Aqilah kata, terima kasih. Okey, Darren cakap, kejayaan kamu harus dijadikan teladan Aqilah. Terima kasih Darren. Kejayaan yang dicapai ini hasil usaha gigih saya. Ketekunan dan kesabaran juga amat penting dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Okey. Bagaimana Aqilah memenangi pertandingan rekaan fashion pakaian tersebut? Dari yang kamu dengar tadi, cikgu cakap apa? Apa jawapan yang Aqilah berikan? Aqilah kata kejayaan dia adalah hasil daripada usaha gigih dia. Selain daripada itu, disebabkan ketekunan dan kesabaran. Okey, seterusnya. Jom kita pergi ke topik. Apakah rahsia kejayaan? Yang ini adalah petikan dialog temu bual seorang wartawan dengan Aqilah. Okey, wartawan bernama Julie Eng. Selamat sejahtera Aqilah, saya Julie Eng, wartawan Buletin Mayang Sari. Tahniah atas kejayaan saudari memenangi pertandingan rekaan fashion pada minggu lalu. Aqilah, terima kasih Julie Eng. Apakah rahsia kejayaan saudari hingga berjaya memenangi pertandingan tersebut? Aqilah, semuanya bergantung pada dua prinsip, iaitu disiplin dan usaha yang gigih. Kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap ketekunan dan menghargai masa dalam membuat tugasan yang diberikan. Keluarga banyak mendorong saya dalam memberikan contoh-contoh rekaan fashion terkini sebagai inspirasi. Julie Eng, apakah perasaan anda apabila memenangi anugerah tersebut? Aqilah, saya berasa bangga dan sangat gembira. Saya berkongsi kegembiraan ini bersama-sama keluarga, tenaga pengajar dan rakan-rakan saya. Julie Eng, terima kasih saya ucapkan kerana saudari memberikan kerjasama dan berkongsi kejayaan saudari dengan kami. Aqilah, sama-sama. Okey. Dah dengar petikan yang cikgu baca? Jom kita lihat. Dalam dialog keempat, petikan di atas. Tengok anak panah. Dialog Aqilah. Okey. Daripada dialog Aqilah yang cikgu bacakan ini, jom kita lihat apakah rahsia kejayaan Aqilah. Okey. Ada 4 rahsia kejayaan Aqilah. Diharapkan rahsia kejayaan Aqilah ini akan menjadi rahsia kejayaan kita juga. Boleh sematkan dalam hati dan boleh amalkan. Okey, Aqilah cakap rahsia kejayaan dia adalah 2 prinsip, iaitu disiplin dan usaha yang gigih. Tadi kita dah belajar kan apa maksud disiplin. Disiplin adalah kepatuhan pada tata tertib kerja. Kalau kerja tu kata buat 2 jam, buat 2 jam. Jangan buat 1 jam. Jangan nak cengkelak setengah jam. Tu disiplin.
Okey. 2. Amalkan sikap ketekunan. Ketekunan adalah satu kata usaha yang berterusan. Buat dan buat dan buat dan buat. Bila buat salah, jangan stop. Kita buat lagi, buat lagi. Itu namanya tekun. 3. Menghargai masa dalam membuat tugasan. Okey. Kalau dah tentukan masa untuk sesuatu tugasan, pastikan tugasan tu dipenuhi dalam masa yang telah ditetapkan. Jangan buang masa. Jangan buat tak tahu. Jangan abaikan masa yang telah diberikan. Okey. Menghargai masa dalam membuat tugasan. 4. Dorongan dan semangat daripada keluarga. Okey, keluarga biasanya akan beri doa supaya kita senang nak mencapai kejayaan. Okey, memberikan contoh-contoh fashion dan inspirasi. Jadi, dalam mencapai kejayaan bukan sahaja usaha, tapi kita juga perlukan bimbingan daripada tenaga pengajar, daripada keluarga juga. Okey, seterusnya. Ini rahsia kejayaan Kila yang cikgu terangkan tadi. Seterusnya ada tugasan. Okey. Tugasan menulis. Refleksi diri. Unit pembangunan dan sasiah belajar meminta semua tenaga pengajar mengisi borang pencalonan pelajar yang layak menerima anugerah penampilan terpuji. Okey. Setiap tenaga pengajar diberikan instrumen penilaian penampilan terpuji. Diberikan nama, skala penilaian 1 hingga 4, dari lemah, sederhana, 3 baik dan 4 cemerlang. Okey, beberapa aspek penilaian telah diberikan. Okey. Refleksi tu maknanya kita menulis bagaimana gambaran diri seseorang. So sekarang dalam borang penilaian penampilan terpuji ni ada beberapa aspek penilaian. Yang pertama, menepati masa. Yang kedua, sentiasa berfikiran positif. 3. Penampilan diri kemas dan bersih. 4. Sikap tolong menolong. 5. Amalan menghormati guru dan rakan-rakan. 6. Amalan memberi dan menjawab salam. Okey, total markah adalah 24. Jadi di sini ada tugasan. Tugasan dia adalah membina pelbagai jenis ayat. Nak buat refleksi diri ni bukan kita nak terus tulis nama siapa? Aiman, Kiran. Lepas tu nak terus kasih markah? Tak kan? Okey. Dalam kita nak buat refleksi ni, biasanya apa yang kita akan terlintas dulu? Mesti soalan kan? Okey, untuk aspek yang pertama, menepati masa. Okey, apa soalan yang selalu terlintas di fikiran kita? Cikgu nak awak buat ayat. Okey. Cikgu tolong mungkin kita boleh buat ayat. Adakah Aiman seorang yang menepati masa? Bagaimana Aiman menepati masa? Bagaimana Kiran menepati masa? Ini antara ayat yang cikgu nak kita bina berdasarkan aspek penilaian. Okey, seterusnya nombor 2. Sentiasa berfikiran positif. Agak-agak macam mana ayat yang akan terkeluar? Ayat soalan yang akan terkeluar untuk aspek yang kedua ni. Bagaimanakah Aiman sentiasa? Tak boleh, salah kan? Ayat yang sesuai. Adakah Aiman sentiasa berfikiran positif? Itu ayat dia yang betul. Ataupun adakah Akilah seorang yang berfikiran positif?
Okey, seterusnya. Kita tengok aspek ketiga. Penampilan diri, kemas dan bersih. Okey. Contoh ayat. Adakah Sirajuddin mempunyai penampilan diri yang kemas? Adakah Nazrin seorang yang bersih? Tu cara nak buat ayat soal. Okey, nombor 4. Sikap tolong menolong. Okey. Adakah Azril seorang yang mempunyai sikap tolong menolong dengan rakannya? Okey, ataupun boleh buat ayat soal. Ayat tanya, bagaimana sikap tolong menolong Akilah? Adakah dia seorang yang suka tolong menolong kawan dia? Itu secara ayat tak formal lah. Tapi memang kalau kita nak buat ayat soal, ayat tanya, mesti awalnya perkataan kata tanya yang kemudiannya ada perkataan kah. Di akhir ayat ada tanda tanya. Okey, aspek penilaian kelima. Amalan menghormati guru dan rakan-rakan. Okey, macam mana nak buat ayat dia? Adakah Azril mempunyai sikap menghormati guru dan rakan-rakan? Okey, bila ada ayat tanya, barulah boleh kita nak letak skor. Skor apa? Skor 4, cemerlang. Atau skor 2, sederhana. Kita tengok daripada sikap dia. Keluarkan soalan berkaitan dengan aspek. Lepas tu kita nilai macam mana individu tersebut. Baru letak skor dia. Takkan terus baca aspek terus letak skor. Biasa bila kita baca aspek penilaian, macam nombor 6 kan. Amalan memberi dan menjawab salam. Okey, apa ayat tanya yang tergambar di fikiran? Adakah siapa yang ada lagi? Adakah Kiran seorang yang suka memberi dan menjawab salam? Salam sejahtera lah kan. Okey, ataupun adakah Alia seorang yang suka memberi dan menjawab salam? Bila kita kasih ayat soal, lepas tu kita refleksi balik semula macam mana individu tersebut. Adakah dia jenis yang begitu? Kalau dia bagus, kita tandalah skor 4. Kalau kurang, kita tandalah skor 3. Dan kalau jarang-jarang, skor 2. Kalau tak ada ataupun susah sangat nak kasih salam, nak memberi salam, menjawab salam, letak je lah skor 1. Tu cara nak membuat refleksi diri. Okey. Seterusnya, dah panjang-panjang cikgu cerita. Kita dah tengok refleksi diri. Seterusnya sebenarnya cikgu nak jawab berkenaan kata tanya. Kata tanya ni digunakan untuk bertanya tentang benda, binatang, orang, tempat, keadaan, masa dan sebab. Okey. Kata tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Tanda yang macam koma telinga, ujung ada titik bawah tu. Tu namanya tanda tanya. Hendaklah disertai dengan partikel kah di ujung dia. Okey, untuk kata tanya yang pertama, apa? Menanyakan benda. Contoh, apakah warna kotak ini? Okey, apakah hobi kamu? Apakah nama kucing kesayangan kamu? Okey, ini untuk apa? Okey, kata tanya mana? Menanyakan tempat. Contohnya, di manakah kasut saya? Di manakah kamu tinggal? Di manakah beg sekolah kamu? Okey. Kata tanya siapa? Menanyakan orang atau nama orang. Okey, budak ini nama siapa? Siapakah nama ayah kamu? Siapakah yang telah merosakkan kerusi ini? Kata tanya bila? Menanyakan masa. Bila berkaitan dengan masa. Okey, contohnya, bilakah ayah pulang? Bilakah kelas komputer bermula?
bilakah kamu pergi ke perpustakaan? Dia nak tanya berkenaan dengan masa. Kata tanya mengapa. Menanyakan sebab. Sebab dia nak tanya alasan. Kenapa? Mengapa? Okey, mengapakah kamu menangis? Mengapakah murid-murid belajar komputer? Mengapakah kakak menyiram pokok bunga? Tu contoh-contohnya. Okey. Dah habis pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum berakhir, cikgu nak ucapkan terima kasih pada semua sebab mengikuti PDPR bersama cikgu. Dan cikgu sertakan 2 soalan. Harap awak boleh pilih sama ada soalan A ataupun soalan B. Nak buat dua-dua pun boleh. Buat satu pun tak apa, boleh. Asalkan bila awak dah siap, awak snap markah tu dan kasih pada cikgu. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum.